Assalamualaikum, apa khabar? Nama saya Zubir dan episod kali ini kita akan saksikan bagaimana kita nak jadikan Home Assistant accessible ataupun boleh dicapai di luar kawasan rumah anda menggunakan Dynamic DNS ataupun lebih khususnya menggunakan servis daripada Dark DNS, servis titik. So, mana dapat servis tu? Servis tu memang dah built-in di dalam Home Assistant sendiri. Jadi bagaimana? Jom kita tonton. Jadi apakah keperluan untuk kita setupkan Dark DNS ni? Okay, yang pertama sekali yang kena confirmkan, pastikan iaitu kita punya router boleh menyokong port forwarding. Yang ni bergantung juga kepada internet service provider ataupun ISP, sama ada mereka allow port forwarding tersebut. Sekiranya tidak, dan dia punya method dia sedikit berbeza. So yang itu saya takkan sentuh pada video kali ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan kongsikan macam mana saya nak buat yang tu lah. So untuk yang ini lebih merujuk kepada mereka yang boleh buat lakukan port forwarding. Okey, akan ada dua port yang terlibat untuk port forwarding ni. Yang pertamanya port 443 iaitu port untuk HTTPS, ya. So yang seterusnya port 8123 iaitu port default untuk Home Assistant tu sendirilah. So dua port ini perlu di port forwardkan di router kita. Itu yang pertama. So yang keduanya kita perlu ada encryption. Encryption ni bermaksud certificate. Biasa kita tengok dalam alamat kita ada HTTP dan HTTPS kan. Jadi HTTPS ni adalah certificate ataupun lebih khususnya SSL. Tapi jangan risau, benda Dr. Zubir sebut ni kan, jangan risau, sebabnya add-on Dark DNS tersebut dia dah cover, dia dah sentuh, dah selesaikan dah part HTTPS ni tadi. Maksudnya tak payah nak pening kepala lah. Kita set up sekali dekat Dark DNS, sekali harung dia buat, termasuklah dengan SSL tu tadi. Untuk kita mulakan, pertama sekali, ini kita punya Home Assistant kan, masih lagi IP address, assessment kan IP address lah. So untuk tu kita kena daftarkan dulu akaun Dark DNS ni. So kat mana nak pergi dia? Kita pergi darkdns.org, ya. So di sini kita boleh sign up menggunakan sama ada akaun Twitter, akaun GitHub kalau ada, Reddit, maybe okay, and then tapi yang popularnya gunakan Google lah, ya. So kita saya ini guna Google. Okay, ini demo lah. Okay, selepas dah sign up, dia akan berikan token number di sini. So yang ini kita akan masukkan dalam add-on nanti, ya. Okay, seterusnya kita kena addkan kita punya subdomain lah, kita punya domain. Yang ini yang kita akan gunakan untuk kita access Home Assistant di luar kawasan rumah kita nanti. Okay. So yang ini ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau nak letak rumahku syurgaku ke, tapi tengoklah kalau dah orang lain dah cop dulu, tak dapat lah, ya. So katakanlah kita letak kat sini Zubir Jamal demo add domain. Okay, Zubir Jamal demo has added to your account. So yang ini adalah domain kita nanti ni, domain ni. Okay, bila dah ready semua ni,
Okey, seterusnya kita pergi balik pada Home Assistant. And then di sini, apa yang kita perlukan pertamanya ialah Duck DNS add-on. So, mana dapat? Kita pergi dekat Supervisor. Okey, ni andai kata add-on tu masih lagi kosong. So, pergi pada add-on store. And then kemudian pergi pada Duck DNS. Okey, installkan saja. Ini dah ambil masa sikit lah. Okay. And then sebelum kita start, pergi pada configuration. Okay. Di sini, okay, ingat saya sebut awal tadi, bila kita ada Duck DNS, dia perlukan address tersebut perlu di-encryptkan ataupun perlu disecurekan menggunakan SSL, secured layer. Yeah. So dalam kes Duck DNS ni kita akan gunakan servis SSL daripada Let's Encrypt. So dekat configuration ni, dia punya terms and condition tu kita tukarkan sini kepada true. And then okay, nampak token kat sini kan. Okay, pergi balik pada Duck DNS. Kita copy balik token ni. And then kemudian kita pastekan saja di sini. Okay, seterusnya apa? Kita punya domain. So ingat tadi, apa domain kita? Domain kita ini. And then pastekan saja. Kemudian kita save. Okay, bila dah save, pergi balik pada info dan hit button start. Okay, waktu ni dia dah start lah. Okay, kalau pergi pada log kita tengok pada log, dia dah start untuk janakan SSL certificate tadi. Menggunakan apa? Let's Encrypt tadi. So daripada cert tadi tu dah akan assignkan kepada domain name.dns. Okay. So far so good. Cantik. Okay, selesai. So dia dah create certificate, dia dah create dia punya file dia. So file ni dia akan simpan dalam kita punya config directory lah. So yang ni tak perlu risau, benda ni dia akan manage by this add-on sendiri. Yeah? So selesailah sudah setup tersebut. Tapi macam mana kita nak access ni? Okay. Next kita kena tukar kat mana? Pergi dekat configuration. And then kemudian pergi kepada general settings. Okay, nampak di sini kita ada external dengan internal. So untuk external kita masukkan DNS tadi. Okay, tapi kali ini kita akan letakkan HTTPS. Baik. Bijama demo .dns.org. Sama juga untuk internal. Dan kita save. Itu sahaja. Okay. So untuk take effect setting ni, kita restart Home Assistant. Super Control. Restart. Okay, ingat apa keperluan requirement yang saya sebutkan awal tadi. Port forwarding tu perlu supaya capaian luar boleh berlaku lah. So daripada port forwarding port 443 ni lah port untuk HTTPS. So yang itu dia akan pergi kepada port 8123. So itu perlu. So apa rujukan untuk buat port forwarding ni, kalau rakan tak pasti boleh rujuk kepada website ni. Ini website yang sangat membantu
dalam menerangkan apa yang perlu dibuat. Sebab lain router, lain modem, lain setting dia. Tapi macam mana lain setting-setting dia pun konsep dia sama. Ada yang panggil virtual server, ada yang panggil port forwarding, ya. So kita forwardkan port 443 kepada port 8123. Baik, seterusnya sebagai langkah keselamatan, sebabkan kita dah exposekan ataupun kita dah enablekan home assistant kita ni boleh dicapai di luar kawasan rumah kita. Jadi kita perlu consider juga berkenaan dengan tahap security, keselamatan pada user ID kita. So cara dia, kita menggunakan two-factor authentication. So benda two-factor authentication tu, yang ini kalau bahasa mudah dia macam kita punya SMS TAC lah, kalau kita buat lakukan transaksi perbankan kan, online banking semua tu, dia pakai SMS TAC tak. So untuk two-factor authenticator yang dalam Home Assistant ni, kita akan gunakan Google Authenticator. Okay, itu yang paling mudah lah. Dia ada banyak lagi sebenarnya kat luar tu. So kita ambil yang mudah, kita ambil Google Authenticator. Enablekan, bagaimana nak enablekan two-factor authenticator ni, setting dia ada di dalam profile, and then kemudian tengok pada bahagian security, dia ada two-factor authenticator. So kat situ dia pertama sekali dia akan minta untuk kita scankan QR code. So yang itu kita akan scan menggunakan Google Authenticator app tadilah. So mula sekali definitely kena install dulu app tersebut di dalam phone anda, and then kemudian scankan QR tersebut untuk daftarkan Home Assistant ke dalam Authenticator app tadi. So bermakna apa yang berlaku selepas itu? Bermakna selepas ini, setiap kali nak login ke dalam Home Assistant, anda semua perlukan Google Authenticator tadi untuk lakukan authentication tahap kedua. User ID dan password adalah tahap pertama, dan yang tahap kedua adalah kod yang dijanakan daripada Google Authenticator tadi. So secara tidak langsung dia dapat prevent daripada kita punya capaian Home Assistant tadi daripada diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkenaan, ya. Baik, seterusnya pergi kepada konfigurasi DNS tadi. Tengok pada documentation, ada satu lagi setting yang kita kena buat dekat configuration YAML. Okey, jadi copy saja sampel yang dia berikan di sini. Okey, yang setting ni sebenarnya dia nak merujuk kepada sertifikat yang kita dah hidupkan tadi. So pergi dekat file editor, kalau tak ada kena install dulu file editor add-on ni. Okey. So bila dah install, buka editor, and then kemudian pergi pada configuration YAML. Okey, di sini pastekan saja yang kod yang kita dah copy tadi. Macam tu je, and then save. Selepas dah save, seterusnya kita kena restart. Itu saja. Okey, selepas restart, boleh buka new tab, and then typekan address yang kita dah setkan tadi. Kalau dapat page login ni, bermakna kita punya setting tadi berjaya. Alhamdulillah, kita telah pun selesai setting up Dark DNS di dalam Home Assistant kita, dan kita berjaya mengakses Home Assistant kita di menggunakan domain name instead of pakai IP address. Jadi saya berharap perkongsian saya pada kali ini dapat memanfaatkan rakan semua, dan insyaAllah saya akan kongsikan
dengan lebih lanjut berkenaan dengan Home Assistant di masa akan datang. Okey, jangan lupa klik like dan subscribe untuk ikuti perkongsian saya di masa akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.